Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Hassan dengan perbincangan kita hari ini, Bitcoin, halal atau haram. Semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering didedahkan dengan fenomena ataupun isu yang berkaitan dengan mata wang kripto atau cryptocurrency yang lebih popular dikenali sebagai Bitcoin. Menurut Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Rashid Ghafur, dianggarkan sejumlah 75 juta ringgit transaksi Bitcoin dan mata wang kripto lain telah dijalankan setiap bulan di Malaysia. Akan tetapi, di sebalik kelebihan Bitcoin yang dikatakan mampu untuk menjadi alat pembayaran serta menjana transaksi yang telus, ianya juga berkemungkinan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai transaksi di pasaran gelap bagi kegiatan seperti pembelian senjata api, dadah serta pengubahan wang haram atau money laundering. Selain itu, sifat Bitcoin yang tidak stabil, terdedah dengan spekulasi serta tidak diiktiraf sebagai mata wang yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara menimbulkan persoalan sejauh manakah penggunaannya dibenarkan di dalam Islam. Bagaimana pula jika ada di antara pengguna yang melakukan pelaburan dengan menggunakan Bitcoin dari sudut syarak, bolehkah mereka menikmati keuntungan yang diperoleh? Bagi merungkai semua persoalan ini, panel jemputan kita hari ini adalah Profesor Dr. Ashraf Muhammad Hashim selaku Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Consulting. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Prof, baru-baru ini kita dikabarkan dengan berita bahawa Tenaga Nasional Berhad Pahang, TNB Pahang mengalami kerugian melebihi 4.5 juta ringgit dalam tempoh masa 3 bulan sahaja angkara sindiket Bitcoin. Seorang lelaki terpaksa menanggung kerugian sebanyak 1.3 juta ringgit Prof akibat terpengaruh dengan skamer Bitcoin. Dan juga pesara kerajaan mendakwa kerugian lebih dari 50,000 ringgit selepas diperdaya oleh seorang individu untuk membuat pelaburan Bitcoin yang sebenarnya tidak wujud. Jadi persoalan saya di sini Prof, apa yang menyebabkan penipuan ataupun eksploitasi sebegini berlaku dengan Bitcoin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syabana. Saya rasa ada beberapa sebab kenapa ini berlaku. Pertama adalah kerana Bitcoin ini adalah satu yang baru. Dia ni tak boleh dilihat oleh mata kasar. Ya, kalau kita nak beli kereta misalnya, kita dapat lihat kereta tu warna merah, warna hijau, kereta jenis apa, tetapi ini mata kasar tak dapat lihat. Ia hanyalah kombinasi nombor-nombor tertentu yang diregister, didaftarkan di alam maya. Jadi pengetahuan kita mengenai Bitcoin ini adalah terlalu terhad, khususnya kita orang awam. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi ini adalah teknologi baru. Kita sering teruja dengan berbagai berita yang mengatakan Bitcoin ni untungnya banyak dan sebagainya. Jadi sebagai manusia, naluri kita juga ingin mendapatkan keuntungan tersebut. Ya, jadi dalam keterujaan kita dan dalam ilmu kita yang agak terhad, itulah saya rasa menjadi punca sebenarnya kenapa ini berlaku. Tambahan pula, sebelum ini kita tidak dikawal selia oleh sesiapa. Jadi kita melakukan transaksi ini mengikut saluran yang tidak berlesen misalnya. Jadi kalau berlaku apa-apa memang tidak ada tempat untuk kita pergi mengadu. Jadi ini adalah beberapa, saya rasa beberapa sebablah yang menyumbang kepada berlakunya penipuan ini. Dan mereka yang menipu akan mengambil kesempatanlah dengan kejahilan, dengan tidak ada ilmu dan berbagai itu, dia mengambil kesempatan. Betul Prof. Dan saya pun rasa transaksi Bitcoin ni Prof, dia memerlukan fahaman yang agak teknikal dan inilah menyebabkan ramai juga orang tertipu olehnya. Jadi yang paling terbaik sebelum kita melakukan sesuatu transaksi, kita harus memahaminya dengan lebih mendalam dan melakukan transaksi dengan syarikat yang diiktiraf Prof Okey, berbalik kepada Bitcoin Prof. Setakat Januari 2020 pengguna Bitcoin telah mencapai jumlah seramai 45 juta orang di seluruh dunia. Jadi perkataan Bitcoin, cryptocurrency, mata wang digital sering kita dengar Prof Tetapi apakah itu Bitcoin? Adakah Bitcoin ini satu coin ataupun shilling ataupun apa sebenarnya Bitcoin ini Prof? Sila Prof terangkan. Terima kasih sekali lagi. Dia agak complicated. Ya. Sebenarnya saya amat bertuah kerana JAKIM ada menubuhkan satu pasukan untuk menyelidik perkara ini. Lebih kurang 2 hingga 3 tahun yang lepas dan saya adalah ketua pasukan penyelidik ini yang
Di dalamnya ada mereka yang berpengetahuan syariah, ada yang mereka berpengetahuan teknologi, ekonomi dan sebagainya. Kerana kita sebagai orang syariah tidak dapat memahami dan menjatuhkan hukum melainkan kita faham semuanya. Betul. Jadi apabila kita pertama kali kita nak lihat Bitcoin ni, nak takrifkan pun adalah menjadi satu yang mencabar. Ya, kita kalau mereka di Kelantan ni kita letak nama dia sebagai Muga dulu. Muga ni maknanya benda yang tak tahu apa benda. Jadi akhirnya kita sampai kepada satu conclusion bahawa Bitcoin ini adalah satu aset digital yang tidak nampak oleh mata kasar tetapi dianggap mempunyai nilai oleh mereka kelompok-kelompok tertentulah. Itu dari segi takrifannya secara umum. Kalau ada masa mungkin saya pergi kepada sedikit sejarah dia lah. Ya? Secara ringkas Prof, silakan. Jadi sejarah dia kalau tahun 2009 satu individu ataupun tidak dikenali tapi diberi nama sebagai Satoshi Nakamoto ni. Dia mengeluarkan satu kertas putih mengenai Bitcoin ini sendiri sebagai satu alternatif kepada mata wang sebagai pengantara pembayaran. Jadi dikeluarkan 2009, ramai orang yang baca, tetapi pada 2013 apabila berlaku krisis keuangan di Cyprus, yang mana itu adalah krisis keuangan yang agak teruk, yang mana kerajaan Cyprus membekukan transaksi keuangan dan sebagainya menyebabkan orang gelisah. Kemudian di 2016 di India pula berlaku kerajaan India mengharamkan note yang besar, note dia 500 tak boleh digunakan. Jadi keyakinan orang kepada mata wang agak terjejas. Jadi di situ mereka melihat ini adalah satu alternatif dan itu yang menyebabkan berkembangnya Bitcoin ini dan kepercayaan itu datang dengan adanya teknologi yang kukuh di belakangnya. Kepercayaan itu datang dan menyebabkan ianya digunakan oleh masyarakat pada hari ini macam yang statistik yang Syabana baca tadilah, makin ramai makin ramai yang menggunakannya ya Prof. Betul, ya. Dan boleh juga saya katakan di sini ya Prof, Bitcoin ini sebenarnya adalah mata wang kripto yang paling terkenal. Dan selain daripada Bitcoin kita juga ada lain seperti Ethereum, Libra dan sebagainya. Betul ya Prof ya? Mungkin istilah mata wang tu agak kurang tepatlah. Ya, walaupun dalam bahasa Inggerisnya disebut cryptocurrency, tetapi dalam konteks kita di Malaysia ia tidak diiktiraf sebagai mata wang. Okey, baik, kita akan berbalik mengenai itu selepas kita berehat seketika, dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula kepada Prof pandangan Islam mengenai Bitcoin. Jadi jangan ke mana-mana. Atuk pun kena pergi segera. Pergi mana? Ke Lembaga Zakat Selangor. Tunai zakat. Tunai je secara atas talian atau e-dompet. Lagi mudah. Buka laman web dia, semua bayaran zakat ada. Oh, tengok kempen My 2.5. Bagus. Ada kesedaran. Menjadi tanggungjawab kita tunai zakat. Salah satu rukun Islam. Tunai zakat segera. Ya, hanya 2.5%. Betul-betul. Kami suka belajar di APC. Kami belajar Al-Quran dengan alat ketuk. Seronoknya. Kami belajar solat supaya kenal Allah. Jom kawan-kawan kita belajar di APC. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Asian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Pelbagai isu semasa dan permasalahan harian terus menjadi perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat. Ayuh bersama memahami hakikat dan realiti semasa sesuatu isu dengan penjelasan berlandaskan hukum syarak oleh Sahibus Samahah Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan
dalam Bayan Linnas. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik Bitcoin, halal atau haram. Baik Prof, keputusan syariah ya Prof mengenai Bitcoin adalah sangat penting bagi memastikan umat Islam kita merasa selamat dan berkat bila menggunakannya. Dan baru-baru ini Prof terdapat sedikit kekeliruan ya di media sosial terhadap keputusan syariah mengenai mata wang kripto ini, di mana pada awalnya kedua-dua pihak Bank Negara Malaysia dan juga pihak Suruhanjaya Security dikatakan tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang yang sah. Tetapi pada masa yang sama, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia pula telah meluluskan syarikat yang terlibat dengan mata wang kripto ini seperti Luno, Synergy dan juga Tokenize. Jadi ramai ya Prof yang tertanya-tanya kenapa kata tak boleh, tetapi pada masa yang sama syarikat yang terlibat dengan mata wang kripto ini diluluskan. Nampak seperti tiada konsistensi di dalam keputusan yang diambil. Jadi apakah status terkini Bitcoin ataupun cryptocurrency ini Prof dari mata pandangan syariah? Lagi-lagi di Malaysia dan apa yang menyebabkan inkonsistensi ini berlaku? Dia berbalik kepada apa yang kita bincang sebelum kita berehat tadi. Adakah kripto ini satu currency atau tidak? Namanya adalah cryptocurrency, tetapi dalam ruang lingkup kita di Malaysia ini, kripto itu tidak dianggap sebagai currency, tidak dianggap sebagai mata wang. Apabila tidak dianggap sebagai mata wang, ianya tidak di bawah kawal selia pihak Bank Negara Malaysia. Jadi siapa yang mengawal selia kripto ini adalah Suruhanjaya Security. Sebab itu di Suruhanjaya Security dia dinamakan sebagai aset digital. Dan di bawah aset digital ini ada dua jenis, iaitu satunya kripto seperti Bitcoin dan satu lagi adalah token. Ya. Jadi sebab itu pandangan syariah ini lebih kepada apa yang diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dan juga sudah tentu pandangan oleh Majlis Muzakarah, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Kalau zaman dulu dikenali sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Ya. Jadi mungkin pandangan hukum daripada dua pihak ini kalau kita di Malaysia. Jadi saya boleh rumuskan di sini Prof, kedua-duanya Bank Negara Malaysia dan juga pihak Suruhanjaya Security memang tidak iktirafkan mata wang kripto ini sebagai mata wang yang sah, tetapi pihak Suruhanjaya Security hanya membenarkan untuk bermuamalah dengan aset digital yang terbahagi kepada dua, iaitu mata wang digital dan juga token digital dengan syarat-syarat yang tertentu. Betul ya Prof ya? Okey Prof, bila kita bercakap mengenai mata wang digital ni ya, ia berubah dengan begitu pantas ya, dan pada masa ini ya terdapat banyak proses kemajuan yang berlaku dengan Bitcoin ini. Contoh baru-baru ini pelancaran mata wang digital menggunakan Bitcoin oleh DBS Bank Singapura. Lantas pelancaran perdagangan kripto oleh Standard Chartered Bank untuk pelabur institusi. Jadi bila ahli-ahli syariah kita masih belum mencapai kata sepakat ya mengenai hukum Bitcoin ini, ada ulama yang mengatakan ia garar. Bila ia garar, dia adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi ia tidak dibenarkan. Dan ada juga pula yang mengatakan ia bukan garar tetapi ia khatar, iaitu berisiko. Dan bila ia berisiko, ia tidak mempunyai kesan ke atas hukum. Jadi ia dibenarkan. Jadi adakah tiada kata sepakat ini akan membuat masyarakat Islam kita ketinggalan jauh ya berbanding dengan konvensional kerana mereka masih lagi ragu-ragu untuk melibatkan diri di dalam Bitcoin kerana belum ada kepastian syariah di situ Prof. Sila Prof jelaskan. Dalam dunia antarabangsa memang terdapat berbagai pandangan di peringkat antarabangsa misalnya, Majma' Fiqh masih lagi belum memberi pandangan secara tuntas apakah hukum Bitcoin ini. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, dalam tahun ini ataupun akhir tahun lepas, kita telah mengeluarkan pandangan hukum. Jadi kalau kita kata di dunia mungkin ada lagi perbezaan pandangan, tetapi kita telah mengambil pandangan di Malaysia ini bahawa Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security mengatakan bahawa harus bermuamalah dengan menggunakan mata wang kripto ini. Dan juga yang terbaru pandangan hukum daripada Majlis Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang saya juga adalah anggotanya telah mengambil keputusan semasa mesyuarat kami di Kuantan pada beberapa bulan yang lepas, selari dengan pandangan yang diberikan oleh
MPS Suruhanjaya Security bahawa harus. Tetapi dengan syarat. Antaranya adalah kita bertransaksi melalui platform yang dilesenkan. Kerana ini penting ya. Kerana kalau kita berlaku apa-apa, kita ada tempat untuk kita mengadu. Ya. Yang kedua, kita kena mempunyai ilmu yang agak mencukupi bagaimana bermuamalah dengan mata wang kripto ini, bagaimana nak perubahan yang besar dimulakan dengan langkah yang kecil. Bila saya memberi, saya tahu sejauh mana ia boleh pergi. Saya juga yakin ianya memberi kesan yang besar dan berpanjangan. Terima kasih, pembayar zakat. Mahukan kerjaya yang luar biasa? Semuanya bermula di Atmal Aviation College. Lesen juruterbang persendirian, perniagaan industri penerbangan, penyelenggaraan pesawat, teknologi perkhidmatan pengendalian darat, perlesenan kejuruteraan pesawat dan banyak lagi. Atmal Aviation College. Daftar sekarang. Akak, cepatlah. Kata nak pergi expo beli barangan Malaysia. Dah lambat dah ni. Yelah, lepas makan kita pergi. Pergi dulu, Pak. Ipin! Sini! Upin dan kawan-kawan beli, guna dan pakai barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Betul-betul. Lama ashku gharami ya nural wujud. Lebih 800,000 tontonan di televisyen serta 1.7 juta tontonan di media sosial. Hijrah Berselawat kembali bergema. Bersama kita imarahkan 31 Disember jam 9 malam hanya di TV Al Hijrah. Menyimpannya bagaimana dan sebagainya. Jadi dalam konteks Malaysia, saya rasa para penonton yang berbahagia sekalian, tidaklah perlu kita bimbang apabila kita bermuamalah dengan mata wang kripto ini mengikut syarat-syaratnya, maka pandangan hukum dari segi syariah telah tuntas bahawa ianya adalah harus dan dibenarkan. Okey, bagi golongan yang tidak membenarkan pula ya, kajian yang lebih mendalam ya harus dilakukan bagi memastikan kewangan Islam kita mempunyai minda yang terbuka terhadap inovasi dan juga kreativiti supaya tidak menyekat perkembangan teknologi dalam kewangan Islam. Baiklah, kita akan berehat seketika, Prof, dan bila kita kembali, kita akan membincangkan mengenai persamaan dan juga perbezaan antara Bitcoin dengan mata wang. Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik Bitcoin halal atau haram. Okey, Prof, ahli-ahli syariah ataupun golongan ulama ya mempunyai pendapat yang berbeza mengenai Bitcoin. Ada yang mengatakan Bitcoin ini adalah aset digital. Ada juga yang menganggap Bitcoin sebagai satu komoditi dan ada juga yang mengatakan atau menyamakan Bitcoin dengan mata wang. Jadi dalam mata pandangan Prof ya, adakah penerimaan Bitcoin yang semakin meluas boleh menggantikan mata wang ataupun wang kertas yang kita ada ini di masa akan datang? Okay, sebelum saya menjawab soalan itu, soalan pertama yang ditimbulkan oleh Syabana sama ada dia mata wang atau komoditi. Saya rasa itu adalah perbincangan yang begitu panjang. Kalau di Suruhanjaya Security kita mengambil masa yang agak panjang untuk membincangkan perkara ini kerana ia adalah penting. Yang menentukan apa sebenarnya status Bitcoin ini atau kripto ini, adakah dia mata wang ataupun komoditi. Jadi dari segi penggunaannya, saya sampai ke Jepun pasukan saya untuk melihat sebab Jepun ini adalah negara yang paling banyak penduduknya menggunakan mata wang kripto. Jadi kita melihat bahawa sebenarnya ada perbezaan antara mata wang dengan mata wang biasalah, ringgit, dolar dan mata wang kripto. Dia ada persamaan tetapi ada perbezaan. Persamaannya adalah dia boleh jadi medium of payment. Boleh jadi kalau nak beli barang, ada orang yang nak terima bayaran dalam bentuk Bitcoin misalnya. Boleh. Tetapi dia setakat ini tidak lagi menjadi satu orang panggil unit of measurement. Maknanya kita menentukan harga sesuatu barang berdasarkan pada Bitcoin.
Misalnya saya nak beli komputer ni, ya. Kalau di Jepun lah kami pergi sendiri, memang banyak supermarket yang terima kita boleh bayar dengan Bitcoin, tetapi masih lagi dia akan letakkan dengan yen. Jadi dia akan kod dulu, dia akan bagi tahu dulu, katalah komputer ini harganya RM2,000. Tetapi kerana kita nak bayar dengan Bitcoin, jadi dia akan convert RM2,000 itu bersamaan dengan berapa Bitcoin. Jadi maknanya Bitcoin ini bukanlah satu unit of measurement yang berdiri dengan sendiri macam mata wang. Jadi selepas kajian yang nak dicerita dengan ringkaslah, selepas kajian yang begitu mendalam, pihak Suruhanjaya Security dan Majlis Penasihat Syariah mengambil keputusan bahawa setakat hari ini Bitcoin ataupun kripto ini adalah komoditi dan bukannya mata wang. Tapi kalau masa akan datang benda ini berubah, maknanya kalau kita nak beli barang, orang tak tanya dah berapa ringgit, dia akan terus kata ini sama dengan 1 Bitcoin. Dia tak benchmark dengan apa-apa currency. Mungkin itu berlaku. Jadi kalau itu berlaku, mungkin pandangan ini akan berubahlah pada masa akan datang. Jadi untuk setakat hari ini, pandangan kita di Malaysia, mata wang kripto ini masih lagi dianggap sebagai komoditi, bukan mata wang. Ya, baik, Prof. Okey, pada masa ni kita boleh secara ringkas mengatakan dia tidak digalakkan kerana masih lagi tidak boleh dikawal sebagai mata wang, ya Prof, dan tidak mempunyai nilai kestabilan yang bagus, ya. Dan tetapi ini boleh berubah jika penambahbaikan dilakukan terhadap Bitcoin di masa akan datang. Okey, akhir sekali Prof, secara ringkas, apa pandangan Prof mengenai Bitcoin, mata wang kripto dan juga mata wang digital, dan adakah selamat bagi seorang Islam untuk melabur dalam Bitcoin ataupun menggunakan Bitcoin untuk urus niaga harian mereka? Bagi saya, Syabana, perkara ini adalah teknologi dan dia datang. Kita suka atau tidak suka, generasi baru dengan perkembangan teknologi dia akan datang. Jadi bagaimana kita menghadapi perkara ini adalah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu yang kita ada, kita tidak melabur sesuka hati, kita tengok peraturan, ikut peraturan dan sebagainya, dan sememangnya kalau kita buat benda itu dengan penuh ilmu, insya-Allah kita akan selamat. Sebagaimana dalam mata wang juga, ianya adalah ada risikonya, tetapi risiko yang dilandaskan dengan ilmu, insya-Allah tidaklah sampai risiko itu terlalu besar. Itu juga balik kepada appetite kita terhadap risiko. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah kepentingan ilmu itu. Kerana kalau sebagai perbandinganlah, kalau kita tolak penggunaan ini di Singapura sendiri, misalnya pelabuhan Singapura menerima pembayaran clearance barang-barang dengan kripto. Oleh itu kapal yang sebesar-besar kapal tu, kalau di pelabuhan lain clearance dia mungkin 1 minggu, tetapi di Singapura hanya sehari saja. Jadi kalau kita tidak mahu melihat perkara ini dan menggunakan teknologi ini, mungkin kita akan tertinggal. Betul. Jadi hendak tidak hendak kita kena, tetapi ikutlah garis panduan keharusan yang dibenarkan oleh Muzakarah MKI dan MPS SC dengan menjaga guideline tertentu supaya kita selamatlah. Betul, Prof. Kita tidak boleh menolak sepenuhnya lah Bitcoin ini kerana ini adalah teknologi untuk masa akan datang, ya Prof, ya. Tetapi pada masa yang sama kita harus ada garis panduan syariah yang tepat, ya Prof, ya. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Prof Ashraf. Sepanjang diskusi yang berlangsung tadi, kita sudah pun mendengar ya sedikit sebanyak ulasan berkenaan Bitcoin, mata wang kripto, mata wang digital. Ini secara tak langsung yang memberikan kita gambaran bagaimana ia berfungsi dan apakah sudut pandangan Islam terhadapnya. Secara umumnya masyarakat seharusnya perlu berhati-hati ya apabila terlibat dengan sebarang aktiviti pelaburan, tidak kira sama ada pelaburan Bitcoin maupun apa sahaja. Lebih-lebih lagi aktiviti pelaburan yang tidak mempunyai ketetapan peraturan dari pihak berautoriti seperti Bank Negara Malaysia atau pihak Suruhanjaya Security. Ini kerana ia bukan sahaja akan menimbulkan keraguan dari sudut patuh syariah, akan tetapi ini bakal meletakkan pelabur dalam risiko yang berbahaya dan penipuan yang tak dijangka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu ke arah kebinasaan. Ini jelas menunjukkan bagaimana Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berjaga-jaga agar tidak jatuh ke lembah kebinasaan kerana perbuatan kita sendiri.
Namun ini bukan satu alasan untuk kita terus menolak perkembangan Bitcoin ataupun mata wang digital ini. Dalam situasi teknologi yang sedang mengalami perkembangan, perkara ini sepatutnya perlu mendapat perhatian dari pihak yang berkaitan bagi mencari apakah langkah-langkah yang terbaik boleh diambil supaya kewangan Islam akan terus berdaya saing dan tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi masa kini. Sekian sahaja dari saya, Syabana Hassan, untuk episod kali ini. Terima kasih buat semua yang menonton. Kita bertemu lagi insya-Allah di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sepadan, kami di TV Al-Hijrah menunaikan tanggungjawab menerusi berita dan ehwal semasa yang turut mengimbangi kehidupan dan kerohanian penonton. Kami muatkan santapan rohani, informasi terkini, malah seluruh anggota masyarakat. Kami santuni. Kukuh sebagai antara program berita terbaik di Malaysia, menunai tanggungjawab kepada rakyat agar didengari tampuk pentadbiran negara. Disiarkan setiap hari jam 8 malam. Dan jangan lupa laporan terkini eksklusif dan berkredibiliti di alhijrahnews.com. Assalamualaikum, bual bicara pagi yang diwarnai kandungan motivasi serta ilmiah. Selain santapan rohani dan jasmani setiap hari jam 7 pagi hingga 10 pagi. Tijara, memperkasa kewangan Islam, menyuntik kesedaran masyarakat setiap Isnin 9.30 malam. 60 minit bersama, kami bawakan tokoh-tokoh hebat buat anda. Tiada sembang politik, hanya isu rakyat. Setiap Selasa, 9 malam. Mencari solusi menerusi kepelbagaian sudut pandang pastinya di Analisis setiap Rabu 9 malam. تصفح الأخبار العالمية وخاصة المتعلقة بالمشاعر الإسلامية وكذلك تعلم الكلمات الجديدة في إصدار عربي خاص في برنامج كلوب الهجرة العربية. Kupasan isu-isu ummah, melangkaui sempadan dan berpaksi kebenaran. Semuanya dipadatkan dalam Glob Al-Hijrah setiap Ahad secara langsung 8.45 malam. Teruskan setia bersama kami, seisi keluarga, dapatkan info-info terkini mengenai isu semasa hanya di TV Al-Hijrah dan selamat tahun baru 2021.